Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Kita kembali lagi hari ini bagi sesi live harian ya, 8.35 malam. Hari ini saya akan buat satu analisis seperti yang saya janjikan semalam, di mana sebelum ni saya lakukan analisis PH Plus lawan PN ataupun Perikatan Nasional, apakah keputusan yang dijangkakan, di mana saya memberikan penjelasan terperinci. Jadi rujuk YouTube saya akan upload malam ni ya. Jadi dia akan live semula esok pukul 10 pagi. Ataupun saya dah buat, saya lupa. Tapi rujuk balik lah. Dan saya jelaskan dengan terperinci, tanpa memihak, apa yang akan terjadi sekiranya PRU diadakan dalam masa terdekat, PN Perikatan Nasional versus PH Plus. Siapa yang akan menang? Mengapa ianya lebih memihak kepada PH Plus seandainya PH Plus terjadi, iaitu satu gabungan politik melibatkan Pakatan Harapan, iaitu PKR, Amanah dan DAP, dan juga Blok Mahathir, di mana Blok Mahathir merangkumi ahli-ahli PPBM yang dipertikai, yang 5 orang 6 orang tu, kemudian bercampur dengan ahli-ahli parlimen dari PPBM yang lah ni duduk dalam kerajaan. Ada bilangan tertentu, campur dengan parti warisan satu blok, campur dengan ramai ahli parlimen daripada Sarawak yang memang tak ingin tonjolkan diri mereka, dan juga satu kumpulan daripada tim B UMNO. UMNO memang pecah, tim A, tim B, dan tim B adalah majoriti. So ini Blok Mahathir. So itu saya dah rungkai. Hari ini saya akan buat satu analisis dengan buat satu andaian, iaitu Mahathir akan masuk pilihan raya umum ke-15 tanpa Blok Anwar. Mengapa saya kata Blok Anwar? Saya akan cerita sedikit je lepas ni mengapa saya tak katakan PKR. Okey, dia akan masuk pilihan raya umum ke-15 tanpa Blok Anwar, iaitu Mahathir, oleh itu akan ada Blok Anwar dan akan ada blok yang sebelah PN tu. Saya tak pasti dia masih kekal PN ke, dia masih kekal Muafakat Nasional ke, ataupun akan berubah ke, sebab UMNO dah berpecah ni. Dan juga ada isu lain bersangkut paut dengan Muafakat Nasional. Jadi yang ini dia akan timbul situasi di mana akan ada Blok A, Blok B dan Blok kuasa ketiga, iaitu Blok Tun Dr. Mahathir Mohamad. So ada 3 kuasa. So rungkaian kita hari ini akan membuat andaian, sebab benda ni sama-sama lagi. Jadi kita akan buat satu senario di mana inilah blok kuasa ketiga yang akan terbentuk dan apakah keputusannya. Kemudian besok kita akan buat satu lagi senario di mana blok kuasa ketiga sebenarnya rupa dia macam ni dan inilah keputusan dia dan sebagainya. Okey. Baik. Sebelum tu nak beri sedikit teguran. Apabila saya cerita berkenaan dengan perpecahan dalam UMNO dan apa yang terjadi, sebenarnya masih ada lah, tapi itu perkara lazim. Perkara lazim iaitu orang yang tak puas hati, mereka akan cubalah Regi Jesse ni macam tu. Itu biasa dalam politik ni, sebab taktik kotor ni memang biasa. Tapi dari satu sudut saya juga masih nak tegur, iaitu perpecahan ni bukan saya yang lakukan. Perpecahan ni adalah dilakukan oleh segelintir idola anda sendiri yang menipu anda dan memecahkan undi Melayu Islam, yang saya akan sepintas lalu sentuh balik bagaimana pemecahan undi Melayu Islam ni berlaku. Jadi yang mereka yang pecahkan, mereka yang cantas satu rangka kerja ke arah satu penyatuan ummah lebih menyeluruh. Mengapa mereka cantas dan sebagainya saya dah rungkai semalam. Sila rujuk sidang semalam. Saya dah berulang kali buktikan sampai hari ini perpecahan ini menyebabkan UMNO tidak boleh keluar berkata seperti PAS
kami bersama Perikatan Nasional dalam PRU 15 secara rasmi. I don't care what Anwar Musa said in satu live ke satu apa ke Malaysia GZ ke, I don't care. UMNO tak boleh. Ya. Dan banyak masalah lah disebabkan perpecahan ini. Jadi bukan saya, mereka yang memecahkan. Jadi saya pejuang penyatuan. Dan bagi mereka yang baru dengan saya ni, ada juga timbulkan isu tun. Okey, jadi pertama, isu tun ni saya dah rungkai dalam 2 video. Persepsi saya berkenaan tun, sila rujuk dalam YouTube. Kedua, who give a damn? Dalam audiens saya, ada yang penyokong Anwar, ada yang penyokong Najib, ada yang penyokong ini, ada yang penyokong itu, ada yang penyokong tun. So, itu hak masing-masing. Siri ini, pencerahan ini bukannya berkaitan dengan pemimpin. Ya. So what? Siapa sokong siapa, saya tak kisah. Mengapa nak timbulkan ini? Actually nak confuse crowd lah. Ini buang masa. Dan kamu tahu, orang yang buang masa ni, saya buat apa dengan dia buang. Okay? Sebenarnya orang-orang taksub dan kumpulan diupah untuk menimbulkan kekacauan. Inilah pepecah, orang yang memecahkan ummah. Okay? Saya tonjolkan benda ni sebab saya nak penyatuan. Faham? Okay? Baik, jadi jangan buang masa komen sebab perangai saya buang je. Okay? Baik, okay, perpecahan Melayu Islam sudah berlaku. Saya dah jelaskan dan saya ulang sebab ini penting untuk analisis hari ini. Kumpulan penyokong PPBM yang pada asalnya akar umbi dan sebagainya, yang diasuh, diberitahu benda tu disemai di dalam kepala otak mereka dari awal penubuhan PPBM bahawa PPBM akan menggantikan UMNO sebagai parti yang memperjuangkan nasib Melayu Islam. Tiba-tiba PPBM bersatu dengan UMNO secara tiba-tiba, secara pantas, tanpa ada perbincangan rundingan dengan ahli-ahli dan sebagainya. Secara menyeluruh, itu telah menimbulkan perpecahan yang amat besar dan ketidakpuasan hati. Kemudian pemecatan Mahathir dan Mukris, salah antara pengasas bersama PPBM, menimbulkan perpecahan yang amat besar. Kemudian dari segi remaja Melayu Islam penyokong PPBM, ya, remaja Melayu Islam, pemuda penyokong PPBM, pemecatan seorang lagi iaitu Syed Saddiq, iaitu pemuda PPBM, juga menimbulkan perpecahan di kalangan pengundi Melayu Islam yang muda yang penyokong PPBM. Dan election yang akan datang ni hampir majoriti pengundi adalah pemuda. Okey. Keempat, apabila Mahathir dibelakangkan dan PPBM bersama dengan Najib, walhal asas PPBM ni dari awal Najib dah musuh PPBM, itu dah disemai antara semua ahli dan kepimpinan PPBM termasuk Akambi. Dan salah satu faktor yang menjurus ke arah pembentukan PPBM itu telah menimbulkan perpecahan. Kelima, apabila PPBM masuk dan lama-lama orang sedar bahawa biarpun masalah akhirnya akan timbul di PRU 15, bahawa agihan kerusi dan sebagainya akan berlaku, dan perangai UMNO mereka lihat setelah tim A menunggang Muhyiddin dan Azmin untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Lepas tu tiba-tiba besar kepala berhubung kedudukan dan jawatan, dan PPBM masih berpaut lagi dengan Perikatan Nasional, menimbulkan perpecahan yang amat besar dalam pengundi Melayu Islam. Okey. Nombor 6, ada juga yang tidak puas hati, ada juga yang gembira. Okey, tapi bilangan yang kecil yang saya dipahamkan. Okey, PPBM nak bersatu pula dengan UMNO. Tapi sama juga bila mereka nampak masalah-masalah ni dengan tim A dan sebagainya, perangai dan apa yang sedang berlaku, menimbulkan perpecahan dalam undi Melayu Islam. Ketujuh, penyokong UMNO pula ada
satu kumpulan yang berhaluan sederhana, iaitu Progressive Moderates. Mereka dulu, dari dulu lagi mereka sanggup undi untuk musuh, bukan sebab mereka benci UMNO, tapi untuk mengajar UMNO. Mereka pernah undi untuk Pakatan Harapan. Kemudian selepas pilihan raya, apabila berlaku muafakat nasional, mereka kembali. Dan apabila berlaku penyatuan lebih menyeluruh PPBM, dan kemudian mereka lihat kerana UMNO tidak boleh membuat ketetapan untuk bersama PPBM, sekejap ini, sekejap itu, sekejap kami setuju dengan perikatan, sekejap tak setuju, sekejap tak ada komitmen langsung. Dan kemudian dengan timbulnya perpecahan dalam UMNO dengan adanya tim A, dan kemudian dengan kerana tim A ni yang nak kuasa kedudukan macam-macam, kerana walhal telah diberikan peluang kedua oleh Muhyiddin dan Azmin, dan tim A tunggang Muhyiddin dan Azmin, menyebabkan mereka dapat peluang kedua dan masih berperangai seperti bongkak dan sombong seperti dulu, dengan taring yang lebih besar, dengan tanduk yang lebih tajam dan panjang. Mereka juga ada yang frust, dan di situ dah berlaku perpecahan. Banyak lagi perpecahan. Kemudian betul atau tidak pembebasan dan pelepasan Riza Aziz dan Musa Aman, itu saya tak nak tahu. Dari segi perundangan, betul atau tidak is not my problem. Tetapi persepsi tetap persepsi, dan ada juga yang rasa mengejut dalam 3 bulan tiba-tiba benda ni berlaku, sampai berpuluh-puluh tuduhan boleh digugurkan, ini boleh berlaku, itu boleh berlaku. Pertama kali dalam sejarah perpecahan sudah berlaku. Kemudian dalam sejarah Malaysia, pertama kali jawatan-jawatan ditimbulkan, dicipta dan diberikan dalam kuantiti yang amat besar kepada ahli-ahli parlimen, terbesar dalam sejarah tanah Melayu, lebih besar lagi daripada masa zaman UMNO memerintah. Ini juga melibatkan perpecahan Melayu Islam, khususnya mereka yang memberi UMNO peluang kedua. Kemudian jangan terkejut, saya dipahamkan apabila mereka lihat PAS berdiam diri, tidak menegur UMNO dan sebagainya, dan kadang-kadang lebih kurang menghalalkan benda ni, walhal dulu PAS, wakil-wakil PAS terlibat secara langsung dalam rundingan yang menghala ke satu penyatuan yang lebih menyeluruh ini, yang dicantas kemudian oleh tim A dengan cucuk PPBM ni, dan PAS tidak mengaku. Semua ni telah menimbulkan satu perpecahan. Jadi saudara-saudari, perpecahan ini dah ditimbulkan oleh pemimpin-pemimpin, bukannya siapa-siapa. Bukannya saya, bukannya penulis ini, bukannya penulis itu, bukannya siapa. Pemimpin-pemimpin, dan antaranya idola-idola beberapa kumpulan-kumpulan tertentu. Okey, hakikat tetap hakikat. Okey, dengan perpecahan ni kita dah lihat sebelum pilihan raya umum ke-14, perpecahan Melayu Islam yang dalam kuantiti yang kecil boleh menimbulkan satu kejutan yang besar. Ini pula perpecahan ini dijangkakan dalam peratusan yang lebih besar, jauh lebih besar daripada yang berlaku dahulu. Dan di dalam sidang saya yang sebelum ni, please rujuk dalam YouTube. Esok cari saya dah buat perbandingan PH Plus versus PN, siapa akan menang. Rujuk video tu. Kalau belum, tunggu saya upload besok pagi esok. Saya dah buat analisis terperinci mengapa peratusan pecahan ni lebih besar, mengapa ia berlaku, bagaimana ia propaganda dimainkan, kononnya muafakat nasional akan menang besar. Semua ni saya dah jelaskan, termasuk rancangan sebenar tim A dari awal bukannya untuk takluk negara. Ini satu pembohongan mereka kepada penyokong-penyokong. Ia sebenarnya untuk menakluki seberapa banyak negeri yang mungkin dalam pilihan raya. Jadi rujuk balik. Jadi sekarang kita akan timbulkan satu senario. Okey, hari ini kita dah tahu apa yang saya ceritakan selama ini benar, iaitu memang ada penyokong pengundi atas ahli parlimen atas pagar dalam Amanah dan DAP. Ini jelas terbukti apabila sekarang Amanah dan DAP telah bersebulat suara menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri, walaupun PKR tak sokong. Dan PKR banyak menipu. Kononnya benda ni sebenarnya tidak dipersetujui atau tidak dibincang dalam mesyuarat, walhal dalam minit mesyuarat tu memang dah ada perbincangan berkenaan dengan option Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri dan Anwar Timbalan Perdana Menteri.
Semalam juga saya dah jelaskan sebenarnya Tun tak perlu pergi ke haluan itu, tetapi dia sengaja pergi ke haluan itu untuk memberi peluang kepada Anwar untuk lihat sama ada Anwar is with him or not. Hakikatnya memang Camp Tun dah tahu Anwar akan timbulkan pelbagai masalah. Okey. Hari ini kita dah lihat Amanah dah secara rasmi declare bahawa Amanah is with Tun Dr. Mahathir Mohamad. Benda ni saya dah lama katakan. Muhammad Sabu dah kata. Kemudian Khalid Samad dah 2-3 kali tegur PKR. Hari ini tegur PKR. Semalam tegur Farhash, pembantu Anwar. Walhal Khalid diketahui sebagai orang kuat Anwar. Jadi nampak DAP pun dah sebulat suara Mahathir. Jadi Pakatan Harapan, Majlis Presiden Pakatan Harapan sebenarnya terdiri daripada wakil-wakil dalam bilangan yang sama banyak dari PKR, Amanah dan DAP. Jadi secara konsensus atau majoriti, jika 2/3 iaitu Amanah dan DAP bersetuju Mahathir jadi calon, jadi automatically kita anggap bahawa Pakatan Harapan telah bersetuju Mahathir dicalonkan. Maknanya calon rasmi PH Plus untuk Perdana Menteri adalah Mahathir. Maknanya analisis yang saya buat lepas ni, iaitu yang sebelum ni, iaitu PH Plus versus PN tu valid. Okey. Tapi just in case kita buat satu analisis, sebab Tun sebenarnya dia tak kisah pun Camp Anwar ada ke tidak. Dan mengapa saya kata blok Anwar, saya tak kata PKR, sebab semalam saya dah jelaskan dengan terperinci. Nombor 1, saya dah jelaskan mengapa Anwar sebenarnya tangan dia terikat, dia takut untuk namakan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri. It has nothing to do with Mahathir akan menang atau tidak. Ada something else. Okay. Nombor 2, saya dah beritahu Anwar tidak ada kontrol seluruh PKR. Saya akan terkejut besar kalau dia boleh kontrol 25 MP. Nombor 3, Anwar, DAP dan Amanah sebenarnya baru sedar pengkhianatan Anwar. Apa dia pengkhianatan Anwar? Iaitu Anwar sanggup menggadaikan hubungan dia dengan DAP dan Amanah. Apa dia benda tu? Sila rujuk sidang semalam, link di bawah dalam ruang komen. Jadi hari ni kita akan buat satu senario. Dan Mahathir akan masuk PRU 15 dengan buang Camp Anwar. Okey. Jadi kumpulan Mahathir ada apa? Kumpulan Mahathir sebenarnya ada blok Mahathir yang ada lah ni. Dan jangan lupa, bila PRU dicetuskan, kita jangan kira bilangan kerusi lagi, sebab semua ahli parlimen dah tak ada kerusi. Jadi Mahathir ada blok dia, iaitu Mahathir, Syed Saddiq dan orang yang belum bertanding di peringkat parlimen, ya, termasuk Mazuki, termasuk Mazli memang ahli parlimen dan sebagainya. Blok Mahathir yang dipertikai lah ni, termasuk ramai pemimpin dari PPBM. Okey, ramai pemimpin dari PPBM. Ada sebilangan besar yang lah ni duk bergelar ahli parlimen. Itu maknanya PPBM sebenarnya akan duduk balik dengan Mahathir. PPBM lah, walaupun mungkin nama dia bukan PPBM, tapi aura PPBM akan duduk balik dengan Mahathir. Kemudian tim B UMNO yang majoriti, pemimpin-pemimpin dia, sebilangan tertentu ni akan duduk dengan Mahathir. GPS akan duduk dengan Mahathir. Warisan akan duduk dengan Mahathir. Maknanya Sabah Sarawak. Okey. Bila kita kata GPS, saya cerita berkenaan dengan majoriti ahli parlimen dia, bukan semua ahli parlimen dia. Tapi jangkaan saya sebenarnya GPS secara keseluruhan akan bersama dengan Mahathir. Sebabnya saya dah jelaskan sebelum ni. Saya dah jelaskan. Okey. Apa yang akan jadi kalau GPS bersama dengan Muafakat dan bertanding di Sarawak, dan apa yang akan jadi jika GPS bersama dengan DAP dan bertanding di Sarawak. Jadi dua ni saya dah rungkai, saya dah buat perbandingan. Jadi kesimpulannya, di GPS ni dia suka tak suka DAP, dia akan akhirnya bersama blok kuasa ketiga. Ya, cuma GPS ni dia tak boleh tahan Anwar. Kalau Anwar dinamakan, confirm tak boleh. Dan lah ni pun Anwar cuba untuk pengaruhi GPS pun tak berjaya. GPS kekal tak mau dengan Anwar, dan GPS rela dengan Mahathir. Ini hakikat. Jadi kepimpinan yang ada dengan Mahathir ni, dia merangkumi wakil-wakil dari merata, dan dia mantap, termasuk Amanah, termasuk DAP.
DAP pula dah buat perjanjian tidak akan ambil jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Kalau orang baru tu tak kenal saya tu tahulah, dulu saya lantang kritik beberapa pemimpin DAP sebab keluarkan kata-kata resis tu mengapa. Tapi at the end of the day sekarang, untuk rungkaian ni, I bukan cerita persepsi saya terhadap DAP ke, persepsi saya terhadap Amanah ke, persepsi saya terhadap PPBM ke, UMNO ke, no. Ini saya nak ceritakan, inilah blok kuasa ketiga. Jadi yang akan tinggal adalah serpihan blok Anwar. Kemudian di sebelah sini pula akan tinggal tim A ataupun serpihan UMNO dengan PAS. Dan PAS bukannya bodoh. Okey. Jangan lupa dari awal PAS sebenarnya terlibat dengan tim B dalam rundingan ke arah penyatuan lebih menyeluruh. Kemudian akan tinggal serpihan Kem Muhyiddin. Kemudian akan tinggal pula lebih kurang tu lah. Okey. Jadi kita tak tahu sama ada kumpulan ni akan tarik Anwar, sebab memang ada usaha juga untuk berunding dengan Anwar. Ini hakikat. Okey. Andai kata tiba-tiba PAS kata okey, kita nak tinggal sini dan kita ambil Anwar, jadi akan jadi gabungan dua puak lah. Itu confirm akan berlaku satu lagi perpecahan Melayu Islam yang mendadak disebabkan PAS setuju untuk bersama dengan Anwar. Okey, confirm. Jadi tapi untuk perbincangan ini kita biarkan tiga. Jadi bila masuk pilihan raya, undi Melayu Islam ni berpecah teruk. Dia ada tiga sentimen yang dimainkan, iaitu sentimen anti Mahathir, sentimen anti Najib dan sentimen anti Anwar. Okey. Tetapi apabila ada perang tiga penjuru ni, kalau kita lihat analisis pakar sebelum berlakunya sebelum kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tumbang, yang korang termakan propaganda kononnya MN akan menang besar ni, pakar yang sama meramalkan bahawa Barisan Nasional 2-3 ni, yang meramalkan Barisan Nasional akan kalah di pilihan raya umum ke-14 dengan agak jitu. Memang meramalkan jika pilihan raya umum diadakan pada masa tu, PH masih akan menang walaupun tipis. Ni dengan adanya kuasa ketiga, bila nombor satu, bila Melayu Islam yang dah berpecah ni, dia lihat di sini ada Anwar ni dicap sebagai orang PH. Di sini ada Najib dicap sebagai orang UMNO. Di sini ada satu campuran baru yang tak pernah dilihat sebelum ini. Ini akan menguntungkan blok kuasa ketiga. Jadi kalau nak buat perbandingan, sentimen anti Mahathir, jangan lupa pakar analisis, dalam pada orang kata sentimen anti Mahathir kononnya tinggi, pakar memang meramalkan PH akan menang tipis dengan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Okey. Dengan adanya perpecahan ni, lagilah. Jangan lupa juga sebahagian daripada sentimen anti Mahathir ni adalah disebabkan Mahathir bersekutu balik dengan Anwar. Ada juga, jangan abaikan. Yang itu akan berkecai sebab Mahathir dah putus dengan Anwar. Yang itu tak akan wujud lagi. Okey, sebab ada segolongan undi Melayu Islam yang berpecah tu yang akan gembira sebab Mahathir pinggirkan Anwar, walaupun ada DAP di sini. Dan tambah pula DAP keluarkan kenyataan bahawa kita tidak akan ambil jawatan penting dalam kerajaan. Dan di sini faktor dia tetap sama, iaitu ada yang sokong Najib, ada yang anti Najib. Jadi bila dah test sini, bila dah test sana, perpecahan di Melayu Islam ini akan memihak kepada puak kuasa ketiga. China dengan India or non-Muslim, majoriti confirm akan duduk dengan puak kuasa ketiga, sebab asas kepada undi bukan Melayu ni sebenarnya bukan pada PKR, sebenarnya pada DAP.
Lepas tu kalau ada warisan sana, kalau ada wakil-wakil dari GPS sana, mereka akan duduk sini. Jadi seandainya perkara ini berlaku, kita akan ada satu kemenangan, satu blok baru, iaitu blok kuasa ketiga. Jadi ini senario satu. Ini senario satu. Senario yang kita akan bincangkan esok adalah senario andai kata Anwar terlibat. Selepas tu kita akan bincangkan pula senario andai kata Anwar bersama dengan PAS, dengan tim A dan sebagainya di dalam satu kumpulan. Jadi kita akan bincang semua senario ni sebab akhirnya yang kita pasti sekarang DAP dengan Amanah is with Mahathir. Actually sekarang PH is with Mahathir. Tetapi kita tak tahu sebab Blok Anwar sedang menimbulkan masalah. Bukan sebab dia nak timbulkan masalah, sebab tangan dia terikat. Anwar dalam ketakutan. Okey. Dan Anwar ni kuat berangan-angan. Dan ada angan-angan seandainya tim A atau tim B. Sebab semalam saya bincang tim A akan cuba tumbangkan kerajaan. Ada lagi satu kemungkinan di mana tim B akan tumbangkan kerajaan. Apa pun, bilangan yang Anwar boleh bawa ni tak cukup untuk tampung bilangan yang dijangka keluar daripada Perikatan Nasional. Tapi Anwar memang dia beri janji, saya boleh bawa semua 38 ahli PKR, Parlimen PKR ke dalam Perikatan Nasional seandainya berlaku benda tu. Ini betul-betul lah nak lihat lah. Ini betul-betul lah nak lihat. In the first place, GPS takkan kekal sana. In the second place, Team B takkan kekal sana. In the third place, Team B lah yang mungkin akan cetus satu kejutan. Okay. Jadi sehingga kita berjumpa esok untuk senario lagi satu, jangan lupa lihat live saya semalam, link di bawah, dan juga saluran Telegram saya dan juga YouTube saya Regi J. Siri Taudin. Dan ingat, perpecahan ni dilakukan, saya nak jelaskan di sini, oleh pemimpin-pemimpin yang ramainya idola beberapa pihak anda. Okey, berbincang benda tu adalah dengan niat untuk cuba satukan Melayu Islam atau cari satu formula yang lebih menjurus ke arah penyatuan. Biar menyeluruh, melibatkan kaum lain pun tak apa, tapi lebih menjurus ke arah penyatuan. Sebab apa? Ramai dah kena tipu, ramai dah kena getah. Faham? Bincang benda ni bukannya kononnya bila kita bincang benda ni, benda tu akan berpecah. Lah ni dah berpecah. Sebab ada orang yang menjaja agama, menjaja konsep penyatuan. Orang ni tak ada conscience. Dia tengah memecahkan undi Melayu Islam. Terimalah hakikat ni. Jangan buang masa dengan komen-komen yang merepek, tak masuk akal. Okey? Dan sesiapa boleh berbincang benda itu demi penyatuan, menjurus ke arah penyatuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.